I believe I can fly. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sehat. Kita baca doa dulu. Sekejap, Ustaz dah sediakan untuk korang sebuah nota. Ni. Okay, jadi tajuk kita pada hari ini itu berkenaan dengan asbabun nuzul. Seperti yang Ustaz beritahu pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Ustaz beritahu bahawa untuk menjawab asbabun nuzul dengan inti sari ayat ni tak sama. Okay? Siapa yang masih ingat macam mana cara jawab asbabun nuzul dengan inti sari ayat? Inti sari ayat, point. Inti sari ayat, point. Kalau asbabun nuzul? Watak dengan peristiwa. Yuk. Seperti yang saya sebut pada sebelumnya, untuk menjawab asbabun nuzul ni kita perlukan watak atau tokoh di situ. Dah, lepas tu apa kejadian atau kata kunci kejadian di situ. Jadi sekarang kita akan tengok teknikal secara rinci. Sebelumnya kita kena tahu tajuk apa je yang ada asbabun nuzul. Okey. Ustaz ada bagi tahu sebelum ni bahawa tingkatan 4 itu ada 4 tajuk yang ada asbabun nuzul. Tingkatan 5 ada 5 tajuk. Mudah hafal. Okey, kita sebutlah satu-satu tajuk tingkatan 4. Siapa yang tahu? Okey, bab 5. Lagi? Bab 9. Bab 9 lagi? 10. 10 lagi? Bab 11. Bab 11. Okey, ni kita untuk tingkatan 4. Okey, tajuk 5, 9, 10, 11. Sekarang kita tengok bab 5. Boleh korang lihat buku teks atau mana-mana rujukan buku korang yang ada asbabun nuzul. Seperti yang korang tahu tadi, yang perlu dicari adalah pertama watak, yang kedua Peristiwa. kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa. Okey, dalam tajuk sini, pelajaran 5, keteguhan iman asas kekuatan jati diri. Jadi yang perlu korang cari dalam tajuk yang kelima ni adalah cari tokoh. Siapa yang ada tokoh di sini? Orang Badawi. Orang Badawi. Okey. Jadi istilahnya ketika korang dapatkan watak ni adalah satu markah, kejadian ni adalah satu markah. Satu markah. Untuk asbabun nuzul, dia akan ada pada objektif dan akan ada pada subjektif. Pada objektif itu, dia hanya satu markah sahaja. Ditanya jawab, tanya jawab macam tu. Cuma dalam bentuk soalan tu dia akan ada pelbagai cara dia ditanya. Ada yang ditanya apa asbabun nuzulnya, ada juga yang ditanya ayatnya. Okey, untuk subjektif seperti tadi, korang mesti dapatkan watak satu markah, kejadian ni satu markah. Kalau korang tak dapat, contohlah Ustaz, kalau saya hanya buat kejadian macam mana? Bermakna hanya satu markah. Watak tak ada. Sedangkan atau sebaliknya, korang hanya buat watak, kejadian tak ada, makanya satu markah. Okey, makanya setiap satu markah yang korang dapatkan itu adalah sangat berharga. Jangan anggap mudah atau anggap sepele. Ustaz satu markah je, jangan. Sebab satu markah tu lah yang boleh bawa korang untuk dapatkan A+, kan? Tanpa satu markah, siapa yang boleh dapatkan A+? Tak ada. Okey, jadi setiap satu markah ni sangat berharga. Okey, masuk ke sini, kita akan cari sebab nuzul. Tadi wataknya adalah orang Badui. Daripada kisah sebab nuzul ni, apa yang boleh korang faham di sini? Ingat ya, Ustaz ni panjang ni sebab nuzul, memang panjang. Tapi korang kena ambil fahaman daripada ayat ni. Okey, saya cuba bagi 1 minit. Cuba fahami ayat ni, lepas tu ringkaskan. Sebab watak tadi dah dapat dah. Wataknya adalah orang Badui. Korang perlu masukkan ni lah sebaiknya. Ni ada Ibnu Abbas juga. Okey, Ibnu Abbas berkata satu rombongan orang Badui. Jadi wataknya adalah Ibnu Abbas dan orang Badui. Sekarang kejadian, cuba baca dulu. Baca dalam 1 minit. Lepas tu kita ambil kesimpulan untuk kejadian atau peristiwa ni. Okey, nampak susah? Okey, itu kalau rasanya susah untuk mengambil fahaman ini,
kita akan cuba ambil kata kunci. Dah? Kata kunci ni apa gunanya? Sebab kejadian ni terlalu panjang, jadi kita akan cuba ambil kata kunci seperti yang saya ajar pada hal-hal lain. Okey, sini kata kunci untuk watak kita dah dapat Ibn Abbas dan orang Badui. Kita akan cari kata kunci untuk peristiwa atau kejadian. Apa kata kunci pertama? Hujan. Hujan. Sini ya. Kalau masuk ke hujan, kita kena ambil ni, datang berjumpa Rasulullah. Jadi nanti daripada kata kunci ni, kita akan cuba menjadikan dia sebuah ayat. Okey, kata kunci yang pertama, jumpa Rasulullah. Yang kedua, musim hujan. Lepas tu? Memeluk Islam ni tak ke Ustaz? Tak perlu. Ibn Abbas berkata, orang Badui datang berjumpa Rasulullah. Kan kata kunci kan? Ketika dalam kata kunci jumpa Rasulullah, kita bayangkan bahawa mereka ni datang jumpa Rasulullah setelah masuk Islam. Ingat je, sebab semua asbabun nuzul, hanya ini je yang berjumpa Rasulullah. Maksudnya, dalam asbabun nuzul ni, hanya orang Badui ni hanya satu ni je. Tak apa, kita cari dulu kata kunci. Nanti saya jelaskan lepas ni. Sini berjumpa Rasulullah. Yang kedua, musim hujan. Kata kunci yang ketiga apa? Di sini kata kuncinya subuh. Okey, lagi yang lain? Sebaliknya, tu musim kemarau yang tandus. Sini subuh. Di sini sehat. Sehat kata kunci Wan. Subuh, sehat. Lepas tu di sini musim kemarau. Di sini tidak sehat. Di sini tidak ada sebarang kebaikan. Okey. Jadi kata kunci untuk asbabun nuzul di kata 4 ni, tajuk yang kelima ni, berjumpa Rasulullah, lepas tu musim hujan, subur, sehat. Sebaliknya, musim kemarau yang tandus, tidak sehat, tidak ada sebarang kebaikan. Maka Allah turunkan ayat ini. Kata kunci untuk tokoh adalah Ibn Abbas, orang Badui. Ibn Abbas berkata, orang Badui berjumpa Rasulullah. Setelah mereka masuk Islam, mereka kembali ke kampung halamannya. Ketika musim hujan tiba, ni kita secara faham ya. Ketika musim hujan tiba, tanaman mereka menjadi subur dan isteri mereka melahirkan zuriat yang sehat. Okey, kata kunci sehat. Sebaliknya, ketika musim tandus datang, isteri mereka melahirkan zuriat yang tidak sehat. Dan mereka mengatakan tidak ada sebarang kebaikan dalam agama ini. Ni kata kunci kebaikan. Lepas tu korang buatlah ni untuk ayatnya. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Setiap asbabun nuzul sebaiknya buat ni. Iman, cuba baca Man. Apa yang Iman faham sini Man? Ustaz dah bagi kata kunci Man. Saya ayat sendiri. Okey, boleh. Ni untuk Iman dan yang lain. Ustaz sengaja buka kata kunci ni. Korang boleh bina ayat dengan ayat sendiri. Itulah gunanya kata kunci. Itu ayat yang Ustaz guna. Cuba korang guna ayat yang korang guna sendiri. Tapi tidak meninggalkan kata kunci. Berjumpa Rasul, musim hujan, subur, sehat. Sebaliknya, musim tandus, tidak ada sebarang kebaikan. Okey, cuba Iman. Daripada Ibn Abbas kan, rombongan Badawi berjumpa Rasulullah dan telah memeluk Islam. Tiba musim hujan, tanaman mereka subur dan isteri mendapat zuriat yang sihat. Dan mereka memuji tentang agama. Sebaliknya, tiba musim kemarau yang tandus, isteri mereka dapat zuriat yang tidak sihat dan mereka mempertikaikan tentang agama. Oleh itu, turunlah ayat ini. Iman ada menambahkan dari sini, sangat baik ya. Betul-betul ni. Okey, lagi ulang sekali Iman. Sekali lagi. Dari Ibn Abbas, satu rombongan Badawi berjumpa Rasulullah SAW dan telah memeluk Islam. Orang Badui. Berjumpa Rasulullah dan telah memeluk Islam. Tiba musim hujan, tanaman mereka menjadi subur dan mereka mendapat zuriat yang sihat dan mereka memuji tentang agama. Sebaliknya, tiba musim kemarau yang tandus, dan mereka mendapat zuriat yang tidak sihat. Lalu mereka mempertikaikan agama. Oleh itu, turunlah ayat ini. Okey, boleh. Jadi untuk asbabun nuzul ni, kita mesti dapatkan kata kunci.
Ustaz dah bantu korang ni dapatkan kata kunci. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata kunci. Okey, tadi pelajaran kelima Form 4 pelajaran 5. Tadi apa kata kunci Tokoh Ibnu Abbas dan orang Badawi. Peristiwa. Tadi apa pertama? Berjumpa Rasulullah lagi. Hujan. Musim hujan. Subuh. Lagi. Sehat. Sihat lagi. Sebaliknya. Agama baik. Sebaliknya. Okey, sebaliknya lagi. Musim tandus. Kemarau. Musim Kemarau. tandus atau kemarau lagi. Tidak sihat. Tidak sehat lagi. Lepas tu agama tak baik. Agama tak baik. Itu je. Turun ayat. Setiap asbabun nuzul kata Ustaz, maka turun ayat. turunlah ayat ini. Pastikan itu ada hujungnya. Jadi inilah poin sebenarnya apa yang kita belajar hari ini Kita nak mengambil poin atau keyword daripada asbabun nuzul ni. Tokoh dan peristiwa. Tokohnya Ibnu Abbas dan orang Badui. Peristiwa kita dah dapatkan poin-poinnya, kita dah dapatkan kuncinya. Berjumpa Rasulullah musim hujan hinggalah akhir ni. Ustaz, contohlah Ustaz macam ni. Ada orang tanya sama Ustaz tokoh ni betul. Ada orang buat macam ni. Ibnu Abbas berkata bahawa sekumpulan orang Badui datang berjumpa Rasulullah ketika musim hujan, maka mereka mendapatkan tanaman-tanaman yang subur dan zuriat yang sihat. Maka mereka kata agama itu baik. Boleh tak sampai sini je? Salah. Sebab apa salah? Sebab tak penuh. Sebab tak penuh. Dah di sini 2 markah, sini 1 markah. Jadi maksudnya tokoh ni 1 markah, peristiwa ni 1 markah. Walaupun peristiwa ni korang buat tapi hanya sampai separuh je, itu pun dikira salah. Makanya Ustaz bagi kata kunci yang boleh korang hafal. Nanti daripada kata kunci inilah korang huraikanlah sebuah ayat sendiri. Okey, cuba Nada. Ibnu Abbas berkata, satu rombongan orang Badui telah berjumpa Rasulullah setelah memeluk Islam. Pada musim hujan, mereka mendapatkan tanaman yang subur dan mendapatkan zuriat yang sihat. Maka mereka menganggap agama itu baik. Okey, terus? Sebaliknya, pada musim kemarau yang tandus, mereka mendapatkan zuriat yang tidak sihat. Maka mereka menganggap agama ini tidak baik. Maka turunlah ayat ini. Dah. Mudah Ketika kita dah dapat kata kunci ni, korang macam mana? Senang ke atau masih susah untuk buat asbabun nuzul ni? Easy. Makanya Ustaz selalu mengajarkan kepada korang, apapun yang korang hafal, mestilah belajar untuk mencari kata kunci. Ada soalan pada objektif ABCD, dia menanyakan ayat. Pernah tak jumpa dengan soalan macam tu? Cuba korang tengok yang ni, yang terbaru, yang gambar last dikirim Wan. Di sini kan kisah Rasulullah menyarankan perkahwinan antara seseorang perempuan dalam kalangan Ansar dengan seorang hamba. Mereka juga mempertikaikan arahan Rasulullah tersebut. Antara ayat berikut, yang manakah mempunyai kaitan dengan sebab nuzul di atas? Dia ada soalan macam tu. Dia ada buat pernyataan, lepas tu yang ditanya adalah ayat. Jadi, macam mana kita nak jawab soalan yang macam ni? Dia terbalik. Biasanya asbabun nuzul yang ditanya, tapi ini yang ditanya adalah ayat. Jadi, cara untuk kita menjawab soalan ni, korang mesti hafal adalah awal ayat. Ni, wa minan nas. Kalau ada jumpa ayat macam ni, korang kena hafal awal ayat. Wa minan nasi may ya'budullah. Ustaz, banyak sangatlah nak dihafal Ustaz. Macam mana tu? Okey, boleh. Ini cara yang pertama, kita hafal awal ayat. Kalau seandainya ditanya ayat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita dapatkan kata kunci. Dah?
Ustaz memang takkan pernah lari daripada kata kunci. Kita cari kata kunci ayat ni. Ini tentang tajuknya keteguhan iman asas kekuatan jati diri. Korang nak ambil kata kunci yang mana di sini ni? Untuk kisah sebab nuzul ni. Keywordnya adalah musibah. Fa'in asabahu. Kalau korang rasanya susah untuk menghafal ayat, awal ayat, sebab banyak sangat anak dihafal, okey. Saya akan memainkan kata kunci. Di sini kata kuncinya adalah asabahu, musibah. Sebab ini kan tentang musibah kan? Ada musibah musim kemarau sini. Dah ketika mereka mendapatkan tanaman subur, semua sihat, tapi ketika mereka dapatkan musibah yang tandus, kemarau yang tandus, zuriat mereka pun tidak sihat. Ni ada musibah di sini. Jadi kata kunci di sini adalah fa'in asabahu. Boleh? Boleh. Dah. Jadi Ustaz ulang lagi. Dia kalau seandainya soalan itu menanyakan sebab nuzul, kata kuncinya di sini kita dah buka. Kalau seandainya soalan itu menanyakan ayat, kata kuncinya adalah asabahu. Bagi yang rajin boleh hafal awal ayat wa minan nas. Tajuk yang kedua, pelajaran 9, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada asbabun nuzul. Kita cari di sini dulu kata kunci. Tadi kita mesti cari tokoh. Yang kedua mesti mencari peristiwa. Peristiwa atau kejadian. Okey, tokohnya di sini siapa? Ketua Musyrikin Mekah bernama Abi bin Khalaf. Abi bin Khalaf. Boleh kata ketua musyrikin. Ketua musyrikin Mekah. Ni kena ingat ya, ada musyrikin Mekah. Sebab dalam asbabun nuzul ni ada kalimat yang perlu musyrikin sahaja, ada yang perlu musyrikin Mekah. Jadi sini kunci untuk tokoh adalah ketua musyrikin Mekah dan Abi Khalaf. Lepas tu, apa kata kunci untuk peristiwa atau kejadian? Berjumpa Nabi sambil membawa tulang. Jumpa baginda. Lepas tu sambil bawa tulang seketul tulang. Membawa seketul tulang. Beliau mematahkan tulang tersebut. Patah tanam. Okey, boleh ya? Wahai Dia tak percaya yang Allah boleh hidupkan tulang yang reput. Tulang yang reput seperti ini akan dihidupkan kembali. Dia mempertikaikan kekuasaan Allah. Hidupkan mati macam tu, hidupkan kembali. Maka Allah turunkan ayat ini. Itu yang hujungnya. Kita dah dapatkan kata kunci. Ustaz akan buka uwat dulu. Tajuk 9. Okey, tokoh tadi siapa? Abi bin Khalaf, ketua musyrikin Mekah. Abi bin Khalaf. Ketua musyrikin Mekah. Okey, Abi bin Khalaf. Sebab Hamzah tu di atas kan? Abi bin Khalaf. Okey, di sini peristiwa berjumpa Nabi sambil bawa tulang. Membawa seketul tulang. Okey, terus? Dipatahkan dan ditanam. Dipatahkan dan ditanam. Suruh hidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Satu markah. Macam tadi, korang hanya perlu menghafal kata kunci untuk tokoh ketua musyrikin Mekah. Yang kedua Abi bin Khalaf. Lepas tu peristiwa berjumpa Nabi membawa tulang, dipatahkan, ditanam, dihidupkan kembali. Maka turunlah ayat ini. Okey, cuba Iman. Ketua musyrikin Mekah, Abi bin Khalaf berjumpa dengan Nabi sambil membawa seketul tulang. Lalu, tulang itu dipatahkan dan ditanam. Beliau mempertikaikan kekuasaan Allah dengan menyuruh hidupkan kembali tulang tersebut. Maka turunlah ayat ini. Tinggal maka turunlah ayat ini. Kita buat bawah lah supaya jelas dia. Okey, yang perempuan. Okey, nama yang pertama yang nama Mafas. Mafas, cuba bina ayat di sini. Tak apa, yang penting ni ikut kata kunci yang ada ni.
ketua musyrikin Mekah iaitu Abi bin Khalaf berjumpa dengan Rasulullah untuk membawa tulang. Kemudian tulang itu dipatahkan, ditanam sambil bertanyakan kepada Rasulullah, betulkah tulang yang reput ini akan dihidupkan dan dibangkitkan dari kubur? Maka turunlah ayat ini. Jadi nampak kan, ketika korang bertolak daripada kata kunci, korang hanya tinggal membina ayat sendiri. Jadi nanti hafallah kata kunci. Kali 9 ni tokohnya musyrikin Mekah, Abi bin Khalaf. Peristiwanya jumpa Nabi, bawa tulang, patahkan, tanam, dihidupkan kembali. Atau dihidupkan semula pun boleh. Maka turunlah ayat ni. Kata kunci tadi dah dapat sini. Itu tadi kalau soalan menanyakan sebab nuzul. Sekarang kalau tiba-tiba soalan tu menanyakan ayat, kita pula cari kata kunci. Mana kata kunci yang sesuai? Kan Tak tadi. beritahu je lah. Tak beritahu je lah. Okey. Kata kuncinya adalah anna Surah Yasin. falaqnahu. Atau anna falaqnahu min nutfatin. Situ kata kuncinya. Orang lebih selesa menghafal kata kunci ke atau awal ayat? Kata seorang kot Ustaz. Tak tahulah, tengok orang dah. Okey, kalau tengok orang berarti Ustaz bagilah dua-duanya. Dia kalau seandainya soalan tu menanyakan sebab nuzul, maka korang hafal kata kunci yang dah kita ambil ni. Kalau seandainya soalan tu menanyakan ayat, korang boleh hafal awal ayat, awalam yarul insan. Tapi kalau seandainya bagi yang suka menghafal kata kunci, hanya perlu melihat khalaqnahu min nutfatin. Okey, boleh? Okey. Okey, boleh kita teruskan tajuk Boleh. seterusnya, konsep ta'aruf dalam Islam. Boleh. Okey, kita ambil soalan dulu yang menanyakan asbabun nuzul. Kita cari kata kunci tokoh pertama, lepas tu peristiwa atau kejadian. Okey, kita cari dulu kata kunci tokoh. Siapa di sini? Kabilah Bani Bayadah. Kabilah Bani Bayadah. Golongan Ansar. Sebab tu banyak. kata kuncinya sini daripada baginda lawan. Kata kuncinya agak panjang sini. Baginda telah menyarankan kepada kabilah Bani Bayadah. Baginda atau Nabi menyarankan, singkatkan, Nabi menyarankan kepada kabilah Bani Bayadah, macam tu. Untuk peristiwa atau kejadian, Mengawinkan seorang hamba. mengawinkan seorang hamba. Okey. Digelar Abu Hind. Sebab di sini ada nama, ada gelar, kita ambil salah satu. Kita ambil nama lah, Yasar. Yasir. Yasar. Kita ambil sebab nama, dan ini kan ada nama, ada gelar, kita ambil salah satu. Okey, lepas tu mana kata kunci ya? Mereka mempertikaikan saranan tersebut. Mempertikaikan saranan. Okey, kita closekan ni dulu. Saya akan buka Word. Tokohnya siapa? Bani Bayadah. Nabi. Kabilah Bani Bayadah. Nabi menyarankan. Nabi menyarankan kabilah pada Bani Bayadah. Bani Bayadah. Ini kata kunci tokoh. Untuk peristiwa, mengahwinkan anak seorang hamba. Kita sini kahwinkan anak perempuan dengan hamba. Lepas tu tadi siapa? Yasar. Mempertikaikan. Yasar. Lepas tu? Mereka pertikaikan saranan tu. Pertikaikan saranan. Okey. Siapa yang nak cuba? Syami. Okey, sila. Silakan Syami. Silakan. Nabi menyarankan kabilah Bani Bayadah agar mengahwinkan anak perempuannya dengan seorang hamba yang bernama Yasar. Mereka mempertikaikan saranan itu, maka turunlah ayat ini. Pandai. Wow. Okey. Syami cuba baca lagi sekali. Lagi Zaid. Lagi sekali. Nabi menyarankan kabilah Bani Bayadah supaya mengahwinkan perempuan dengan hamba yang bernama
Yasar. Kemudian mereka mempertikaikan saranan itu. Maka turunlah ayat ini. Okey, cantik. Alhamdulillah. Itu kalau seandainya menanyakan soalan sebab nuzul. Sekarang kalau ada soalan menanyakan ayat, kata kuncinya adalah khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Zakar unsa. Kata kuncinya adalah kalau bagi yang menghafal kata kunci khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kalau awal ayatnya ya ayuhan nas. Bagi yang suka menghafal awal ayat. Ya ayuhan nas bagi awal ayat. Kalau kata kunci khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sekarang kita masuk tajuk yang last untuk tingkatan 4, nikmat kurniaan Allah, sebab nuzul. Macam tadi kita akan cari tokoh. Siapa tokohnya? Kaum musyrikin. Untuk tokoh di sini adalah sebahagian ahli tafsir. Kaum musyrikin itu nanti masuk dalam peristiwa. Boleh? Boleh. Jadi untuk tokoh di sini adalah sebahagian ahli tafsir. Sedangkan untuk peristiwa atau kejadian, okey, kita cari kata kunci yang pertama. Menjawab persoalan kaum musyrikin. Menjawab persoalan Kaum musyrikin yang berpura-pura Pura-pura. tidak mengetahui. Kata kuncinya Boleh tak macam tu? untuk kejadian menjawab persoalan kaum musyrikin pura-pura tidak tahu. Mengetahui. Okey, kita Boleh. bawa ke word. Pelajaran ke berapa tadi tu? 11. 11. Kalau ini tadi betul tak yang 9 tadi ni? Ustaz tu 10. Ini 10. Ini 10. Ini 11. 11. Kita lupa tukar tadi rupanya. Okey, macam tadi. Tokoh tadi siapa? Sebahagian pentafsir. Bagian tafsir menyatakan Sebahagian ahli tafsir. Okey, Tafsir. peristiwa menjawab persoalan. Menjawab persoalan menjawab persoalan lagi. kaum musyrikin yang berpura-pura tidak tahu. Kaum musyrikin pura-pura tidak tahu. Okey. Lepas tu kita buat di sini maka turun ayat. turunlah ayat ini. Fira. Ya. Okey. Cuba. Kita dah cari kata kunci, cuba Fira buat ayat di sini. Ni. Ayat ahli tafsir mengatakan surah ini Okey. diturunkan untuk menjawab persoalan Okey. dari kaum musyrikin yang berpura-pura tidak tahu. Maka Tentang turunlah ayat ini. yang pura-pura tidak tahu tentang maksud Ar-Rahman. Ini kan surah Ar-Rahman kan? Sebagai ahli tafsir mengatakan surah ini diturunkan untuk menjawab persoalan kaum musyrikin yang pura-pura tidak tahu tentang maksud Ar-Rahman. Maka turunlah ayat ini. Okey, Idlan, cuba. Sebab ni tajuk last kan? Sebagian ahli tafsir mengatakan surah ini diturunkan untuk menjawab persoalan kaum musyrikin yang berpura-pura tidak tahu tentang maksud Ar-Rahman. Tentang maksud Ar-Rahman. Maka turunlah ayat ini. Kalau korang rasa susah ni tentang maksud Ar-Rahman, boleh tambahlah. Maksud Ar-Rahman. Ada Izzat? Okey, cuba. Bagian ahli tafsir mengatakan mereka menjawab soalan kaum musyrikin pura-pura tidak tahu tentang maksud Ar-Rahman. Maka turunlah ayat ini. Baik, Alhamdulillah. Kalau seandainya soalan menanyakan asbab nuzul, maka kita hidupkan kata kunci tadi. Kalau seandainya soalan menanyakan tentang surah, kata kuncinya adalah Ar-Rahman tu sendiri. Kalau macam semalam dia cakap kalau letak nama tokoh tu tak boleh letak nama ringkas, kan? Macam tu boleh kan? Ya betul. Tadi dalam kata kunci Ustaz ada menuliskan bahawa untuk nama tokoh jangan nama ringkas. Tadi Ustaz ada buat nota kan? Ustaz tidak ada meletakkan nama ringkas. Perasan tak korang tadi? Perasan. Boleh, bagus-bagus tu.
Makanya tadi cuba korang tengok setiap nama tokoh di sini, nama tokoh Abi bin Khalaf, Nabi Bani Bayadah di tafsir, Ustaz tak pernah meringkaskan. Jadi betul tu. Dah bagus soalannya. Untuk menulis nama tokoh tidak boleh diringkas, mesti penuh. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini iaitunya untuk cara menjawab asbabun nuzul. Pertama, tentukan tokoh. Tokoh mesti nama penuh. Yang kedua, huraikan peristiwa apa yang terjadi. Dan untuk menjawab peristiwa apa yang terjadi, kita dah tentukan tadi kata kunci ya. Kata kuncinya dah ada beberapa kata. Jadi nanti daripada beberapa kata kunci itu korang huraikanlah menjadi ayat. Dah? Ustaz sendiri pun tak mampu untuk menghafal banyak-banyak asbabun nuzul ni. Tapi kalau untuk menghafal kata kunci, Ustaz lagi masih mampu. Jadi itulah kelas kita pada hari ini berkenaan dengan asbab nuzul tingkatan 4. Apa-apa soalan boleh korang tanya dalam grup Telegram atau secara peribadi pun boleh. Boleh tanya. Okey, itu saja. Terima kasih semua. InsyaAllah mudah-mudahan korang setiap usaha itu akan dinilai pahala oleh Allah. Ingat, manjadah wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Siapa yang tak ada usaha, itulah hasilnya nanti. Dan mudah-mudahan Allah melapangkan urusan korang untuk menjawab soalan ini. Mudah-mudahan dibersihkan hati dalam menjawab soalan. Yang penting korang jaga ibadah. Jaga ibadah, jaga solat, jaga baca Quran, jaga semua supaya Allah bimbing korang untuk mendapat kejayaan dalam SPM ni, juga mendapat kejayaan untuk masa depan korang nanti. InsyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.